Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada saudara dan saudari yang dirahmati Allah sekalian. Selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Sekejap anda. Aduh. Ada sesiapa yang mogok mogok bendera biru sebab saya tak buat live jangan harap. Zack Kedah Faizal, waalaikumsalam. Khairul Aziz, waalaikumsalam. Merantau Ilmu, waalaikumsalam. Pak Tamwi, senyum dulu Zuraidi Omar, Tupai Jahat. Pada tunggu mogok rakan-rakan buat mogok jadi tak buat live lah sebab ramai buat mogok Jun Ike, waalaikumsalam. Alam Maya, waalaikumsalam. Ya, lambat sikit, tunggu kelulusan. Kalau nak buat live kena ada kelulusan Alam Maya, baru dapat kelulusan untuk buat tu baru kita nak buat. Merantau Ilmu, nak tanya Ustaz, tanya apa tu? Said Bob, waalaikumsalam. Muazzam Mustafa Bakri, waalaikumsalam. Zulkifli Alia, waalaikumsalam. Dizul Chelsea, waalaikumsalam. Ya sahabat Muhammad Ikhwan, waalaikumsalam. Selamat pagi selamat malam Azmi Zakaria, waalaikumsalam. Minta maaf tuan ambil masa tuan lewat malam, tolong share dulu tuan Ya, Muazzam Mustafa Bakri, Swadi Ed, Anwar Maisa. Nak bagi cadangan apa tu? Boleh? Nanti saya baca. Dah berapa hari tak live. Tunggu ni saya bawa. Pak Long Bentayan, waalaikumsalam. Lambat malam ni. Saya baru balik ada hai Ustaz tadi. Zai Saleh, waalaikumsalam. Apa cerita? Banyak cerita. 3 hari tak ada sebut apa-apa. Banyak cerita dia. Syam Syamila, waalaikumsalam. Muhammad Syazani, kami tak jadi mogok. Harap jadah betul buat mogok pajak. Mogok bendera biru tak lepai betul. Amran Ismail, waalaikumsalam. Haziq Ozinuka, aku bukan spesies terlebih rindu boleh tengok lehan, tapi jangan risau aku bukan spesies banon Haziq Ozinuka. Jaza Muhammad Zaini lewat malam ni. Syok tengok Sarkas Parlimen Hamzan Haji Ismail Syafi'i Sardini, abang kita. Allah Akbar. Bendera biru nyaris keluar Parlimen macam sarkas. Sabri Melisa. Hamdi Saad, waalaikumsalam. Salam Ati waalaikumsalam. Yus Ismail, barakallah rakan-rakan semua semoga di dalam lindungan dan berkat daripada Allah. Abdul Wahab Sanusi, Abang Abdul Razak, Hanif Stone, Sofian Ma'ali, Muhammad Taufik, Muhammad Ibrahim, waalaikumsalam. 2-3 malam tak ada Fiq biasa. Yahya Sahid, waalaikumsalam. Kucing Galak, Muhammad Zain Suhaimi. Terangkan sikit 4 MP tu saya tak tahu Elia, waalaikumsalam. Dengar PM di Ambang apa benda ni. Azrul Roy, monyet terlepas Parlimen Mama Taro. Semua tarik balik kenyataan mogok Zakaria Ahmad. Muhammad Azmi Zulkifli, Cho, salam udang galah daripada Teluk Intan Perak. Ya Cho. Hanif Stone, memang mereka nak Parlimen macam kandang sarkas Zack Armstrong, waalaikumsalam. Teruskan perkongsian sahabat-sahabat semua ya, daripada Wangsa Maju, Ojak Lali. Apa pandangan? Ni nak bagi pandangan Pak Long Bentayan Tapi saya bagi pandangan ni atas kapasiti saya sebagai ahli Bersatu Alok Staf tidak mewakili parti jangan mereka kata saya punya pandangan saya nanti mewakili Parti Peribumi Bersatu. Tak. Pandangan saya ni mewakili diri saya sendiri. Tak ada kaitan dengan aku PN ke dengan apa ke, tak ada. Sebagai ahli di Parti Peribumi Bersatu Alok Staf. Saya rasa ketua bahagian saya pun ada duk tengok live juga.
Dan pengurusi tetap pun ada duduk tengok live saya juga. Jadi mereka menyokong. Jadi saya teruskan untuk bersuara atas kapasiti di Bersatu All-Star lah. Fairuz Idham, Waalaikumsalam. Boboy Iskandar, Waalaikumsalam. Azad, Waalaikumsalam. Zoom Rakyat, Waalaikumsalam. Mat Duan, Waalaikumsalam. Pasti menarik isu-isu malam ni. Ulah habis Fik, Mesut Ozil. Pasti menarik. Dah hampa ada point lah untuk troll geng-geng ni ni. Kan? Point dia. Saya sebenarnya dua semalam saya nak bersuara. Tapi saya relax dulu Ustaz. Ozil Saleh sampai nak bunuh diri lah. Ui, jangan buat pasal. Alzad, Waalaikumsalam. Akasyah Ali, saya minta ulas sikit. Ya, saya nak ulas lah. Alan Arjuna. Ya. Teruskan perkongsian lagi. Tuan-tuan je nak, sahabat-sahabat semua je nak. Alhamdulillah kau sihat kan semua. Alzad, Abang Zakir Laili daripada Suka Menanti. Saya baru balik daripada Suka Menanti ni. Baru nak ikut ni. Salam jabat tangan Kaharudin Ramli, ya. Cik Zainal, bagi kakao sikit boleh. Cukup korang ajak puak Dapik ni mereka memang korang ajak. Itu tidak dapat dinafikan. Semua sihat. Salam Fik, Pembangkang panas Fik. Mereka tak dapat buat undi untuk proklamasi. Ni best undi untuk proklamasi ya. Ini adalah salah satu topik saya nak sentuh lah. Berkenaan dengan undi proklamasi ni kan. Okey. Okey, tuan-tuan, tak ada soalan, kita teruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Muhammad, Syekh Muhammad anda. Kalau saya salah, minta tegur. Apa yang saya nak katakan ni pandangan saya lepas merujuk kepada beberapa orang pakar lah tuan-tuan. Jadi Waalaikumsalam kepada sesiapa yang memberi salam. Selamat malam dan salam sejahtera kepada mereka yang bukan beragama Islam. Ya, tetap bersatu. Kita setia bersama Parti Pribumi Bersatu Malaysia yang membawa kebenaran dan juga prihatin kepada rakyat di Malaysia di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin. Okey, tuan-tuan, yang pertamanya adalah berkenaan dengan proklamasi darurat. Yang ni soalan yang banyak lah yang saya terima dekat dalam Facebook dan juga dalam WhatsApp dan sebagainya. Dan dalam masa 2 hari ni saya ada jugalah bertanya dengan orang yang pakar-pakar lah berkenaan dengan benda ni tuan-tuan. Jadi jawapan saya ni berdasarkan pandangan mereka lah, walaupun mereka tidak mahu mendedahkan nama mereka. Jadi tak apalah, ini adalah pandangan mereka. 2 orang adalah profesor dalam bidang undang-undang, seorang adalah daripada peguam. Jadi ini saya kongsikan lah pandangan ini. Jadi kepada pendengar-pendengar ini adalah orang kata keputusan anda untuk menilai lah. Jadi sebagai seorang pendengar, saya bagi kepada anda satu rujukan dan juga saya bagi kepada anda info. Jadi untuk anda terima sebagai pengetahuan itu terpulang kepada anda lah. Jadi anda kena cek sendiri sama ada betul apa yang saya cakap ataupun tak betul. Kemudian anda buat rujukan. Okey, daripada sudut proklamasi darurat, ya betul. Proklamasi darurat ini adalah kuasa progresif Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sebagaimana yang diperuntukkan di dalam Perkara 150 Fasal 1 dan juga Perkara 150 Fasal 2. Jadi bezanya di antara Fasal 1 dengan Fasal 2 ni adalah Fasal 1 apabila darurat itu berlaku. Fasal yang kedua ini adalah sebelum sesuatu darurat itu berlaku. Itu adalah dua perbezaannya. Jadi punca kuasanya adalah di bawah Perkara 150 Fasal 1 dan juga Fasal 2. Yang mana kuasa untuk proklamasi darurat ini adalah kuasa Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Okey tuan, kita sambung jadi kuasa dia memang adalah kuasa di bawah Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong. Jadi Perdana Menteri menasihati yang di Pertuan Agong. Dan kemudiannya yang di Pertuan Agong memperkenankan barulah sesuatu darurat itu dapat diproklam lah.
Jadi sebab apa darurat ini dibuat? Darurat ini dibuat atas 3 perkara lah. Yang pertamanya adalah disebabkan keselamatan. Yang keduanya adalah disebabkan kehidupan ekonomi. Dan yang ketiganya adalah disebabkan ketenteraman awam. So ada 3 perkara kenapa darurat ini dibuat. Yang pertamanya adalah daripada sudut keselamatan nyawa rakyat lah. Keselamatan rakyat. Yang keduanya adalah daripada sudut ekonomi. Dan yang ketiganya adalah daripada sudut ketenteraman awam. Jadi ini adalah sebab-sebab kenapa darurat dibuat. Dan darurat yang kita proklaim sebelum ini adalah darurat keselamatan. Jadi dia melibatkan pandemik COVID-19. Jadi hanya di sini dibahaskan di dalam parlimen. Apa kuasa kerajaan untuk membatalkan darurat. Maknanya YB Menteri Undang-Undang ada beritahu bahawa darurat akan berakhir pada 1 Ogos. Dan dimainkan isu ini. Bagaimana seorang Menteri Undang-Undang dan bagaimana Menteri Kabinet dapat membuat keputusan bahawa darurat akan habis. Sedangkan tidak mendapat perkenan daripada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong, dan mereka merujuklah ke dalam beberapa kes. Antaranya adalah kes melibatkan mageran dan sebagainya yang dibicarakan di dalam mahkamah selepas daripada itu. Jadi tuan-tuan perlu tahu satu benda. Ketika darurat mageran dibuat pada waktu itu, Sultan adalah Sultan Abdul Halim ibni almarhum Sultan Badli Shah, kalau tak silap saya lah. Jadi sewaktu itu tuan-tuan, Duli Yang Maha Mulia Agong tidak memberitahu bilakah darurat akan habis. Jadi parlimen dibuka pada 20 hari bulan Februari tahun 1971. Itu adalah kerana perkenan Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong dan juga Yang di-Pertuan Agong yang mengisytiharkan bahawa darurat akan habis. Itu adalah keadaan yang berbeza. Di mana daripada keadaan yang ada sekarang ni, sewaktu darurat itu diproklaim, Yang di-Pertuan Agong telah pun meletakkan sesuatu tarikh bilakah darurat itu akan habis. Jadi seluruh rakyat Malaysia tahu. Seluruh rakyat Malaysia tahu bahawa darurat akan habis pada 1 hari bulan Ogos tahun 2021. So macam mana rakyat di Malaysia tahu? Rakyat di Malaysia tahu sebab Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong sendiri yang bertitah di dalam proklamasi darurat itu bahawa darurat ini akan bermula daripada bila dan akan berakhir pada tanggal 1 Ogos tahun 2021. Jadi itu tidak timbul isu lah sebab Yang di-Pertuan Agong telah pun meletakkan tarikh. So Menteri Undang-Undang hanya menyatakan sahaja bahawa Perdana Menteri tidak berhajat untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk melanjutkan darurat. Makanya di sini Perdana Menteri tidak pun berhajat untuk melanjutkan darurat sebagaimana yang diwar-warkan oleh pihak-pihak pembangkang lah, yang mengatakan Tan Sri cuba untuk mempertahankan kedudukannya dan akan melanjutkan darurat. Tetapi dimaklumkan oleh Menteri Undang-Undang bahawa darurat ini tidak akan dilanjutkan sebab dah tahu dah tarikh akhir dah. Yang di-Pertuan Agong dah perkenan dah bahawa darurat ni akan habis pada 1 hari bulan Ogos. Dan saya pun tak tahulah kenapa puak-puak pembangkang orang kata duk main isu istana dan sebagainya, sedangkan terang-terang Yang di-Pertuan Agong beritahu dan seluruh rakyat Malaysia pun tahu benda ni. So cuma dimaklumkan bahawa Perdana Menteri tidak akan sambung saja, tidak akan menasihati. So ini orang kata benda pertama dah settle lah tuan-tuan. So benda pertama dah settle, maknanya di sini memang Yang di-Pertuan Agong telah pun meletakkan tarikh untuk darurat habis. So tidak nak perkenan apa lagi. Nak memperkenan apa benda lagi. Sebab memang dah letak dah. Okey, isu yang kedua adalah 1503. Jadi isu 1503 ini adalah dia bersangkut dengan 1502B. Apa 1502B ni? Jadi 1502B ni dia bagi tahu bahawa jika pada bila-bila masa semasa sesuatu proklamasi darurat sedang berkuat kuasa, kecuali apabila kedua-dua majlis parlimen sedang bersidang serentak, Yang di-Pertuan Agong berpuas hati bahawa ada hal-hal keadaan tertentu yang menyebabkan perlu baginya mengambil tindakan serta-merta, maka Yang di-Pertuan Agong boleh memasyhurkan apa-apa ordinans sebagaimana yang didapatinya perlu mengikut pada hal-hal dan juga keadaan. Jadi ini adalah berkaitan dengan ordinans, dia bukan berkaitan dengan proklamasi. Proklamasi ini adalah pengisytihar. Maknanya apabila dipanggilnya darurat ini kena isytihar darurat. Itu dia berbeza. Jadi yang keduanya ini dibincangkan berkenaan dengan kedudukan 1503.
Jadi 1503 ni adalah ordinan. Dia berkaitan dengan ordinan. Ordinan ni menambah undang-undang, tuan-tuan. Warta. Warta kerajaan, undang-undang dan sebagainya yang dibuat dalam tempoh masa darurat. Jadi kuasa untuk membuat undang-undang ini terletak di bawah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. So Yang di-Pertuan Agong yang membuat undang-undang ini merujuk kepada perkara 150-2B yang mengatakan bahawa Yang di-Pertuan Agong boleh memasyhurkan apa-apa ordinans sebagaimana yang didapatinya perlu mengikut kepada hal dan juga keadaan. Jadi Yang di-Pertuan Agong memasyhurkan. So yang disebut-sebut tentang perkara 1503 ni apa makna dia? Perkara 1503 ni dia menyebut apa benda, tuan-tuan? Dia menyebut bahawa proklamasi darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah pasal 2B hendaklah dibentangkan di hadapan kedua-dua majlis parlimen, dan jika tidak terlebih dahulu dibatalkan, hendaklah terhenti berkuat kuasa jika ketetapan diluluskan oleh kedua-dua majlis yang mengungkai proklamasi atau ordinan itu, tetapi tanpa menjejaskan apa-apa jua yang dilakukan sebelumnya menurut kuasa proklamasi atau ordinan itu, tanpa menjejaskan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk mengeluarkan sesuatu proklamasi baru di bawah pasal 1 dan memasyhurkan apa-apa ordinan di bawah pasal 2B. Macam yang saya beritahu pada tuan-tuan tadi, kita sedia maklum dan darurat yang ada sekarang ni dekat negara kita, dia ada dia punya deadline dia. Bukan tidak ada deadline dia. Yang di-Pertuan Agong telah pun memberitahu, telah pun bertitah bahawa darurat ini akan habis pada 1 Ogos. Yang di-Pertuan Agong telah bertitah pun. Dia bukan macam darurat yang sebelum ni, yang macam mereka rujuk dan sebagainya tu. Darurat sebelum ni tidak ada tarikh dia, tidak ada. Margaran tidak ada. Kita bukan tahu pun yang kata parlimen akan digantung selama 2 tahun. Begitu juga dalam kes Stephen pun tidak tahu berapa lama Dewan Undangan Negeri akan digantung dan sebagainya. Dan so bagi darurat yang kita ada sekarang ni, darurat keselamatan ni, Yang di-Pertuan Agong telah pun bertitah bahawa darurat akan habis. Dan proklamasi yang saya sebut tadi akan habis pada 1 Ogos. Dan juga seluruh rakyat Malaysia pun dah tahu tentang benda ni. So nak perkenan apa lagi? Adakah Yang di-Pertuan Agong nak memperkenankan titah yang telah dibuat oleh Baginda Yang di-Pertuan Agong? Sebab Yang di-Pertuan Agong sendiri bagi tahu, Yang di-Pertuan Agong sendiri bertitah. Jadi di sini tuan-tuan, dia ada ordinan yang disebut di sini bahawa jadi selepas daripada itu proklamasi darurat dan apa-apa ordinan yang dimasyhurkan di bawah pasal 2B ini hendaklah dibentangkan di kedua-dua majlis parlimen. Jadi dekat sini ayat yang bersambung dengan dia adalah dan jika tidak terlebih dahulu dibatalkan. Maknanya di sini ordinan ini dibatalkan. Ordinan ini dibatalkan. So kalau kata sidang parlimen itu untuk membincangkan berkenaan dengan adakah darurat ini perlu disambung ataupun ordinan ini perlu disambung, barulah dia perlu dirungkai. Tapi masalahnya Agong dah bagi deadline dah, 1 Ogos ini adalah pengakhiran kepada darurat dan keputusan kerajaan. Keputusan kerajaan untuk membuat keputusan sama ada ordinan-ordinan yang telah dibuat dalam tempoh darurat ini akan diteruskan ataupun akan dibatalkan bersama-sama dengan proklamasi yang telah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Itu isu dia sekarang ni. Itu isu dia. So benda ni, benda ini sengaja dimanipulasikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Sebagai contohnya Gobind Singh Deo. Gobind Singh Deo dia ada bawa satu kes pada tahun 1971 kalau tak silap saya. Dia bagi tahu bahawa kuasa untuk revoke ini adalah terletak kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dia bagi tahu kat situ lah. Tetapi dia tidak menjelaskan keadaan yang berlaku sewaktu itu. Dan dia juga tidak membaca peruntukan yang seterusnya di dalam kes itu juga. Yang mengatakan bahawa kuasa Perdana Menteri dan juga Yang di-Pertuan Agong berkongsi kuasa yang sama sebagai ketua eksekutif dalam tempoh masa darurat. Sebab apa? Perdana Menteri yang menasihati Yang di-Pertuan Agong untuk proklamasi darurat dan Yang di-Pertuan Agong bertindak atas nasihat Perdana Menteri. So Yang di-Pertuan Agong telah pun bertitah bahawa darurat akan habis pada 1 hari bulan Ogos.
dan kerajaan mengambil keputusan bersandarkan kepada proklamasi yang telah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan ordinan-ordinan yang telah dibuat dalam tempoh masa darurat mengikut kepada Titah Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. So benda ni tidak menjadi satu kesalahan yang mengatakan bahawa Tan Sri Muhyiddin Yassin ini penderhaka kepada raja dan sebagainya. Sedangkan mereka ini yang sengaja untuk bermain nama istana dan sebagainya. Jadi rakyat dapat lihat sendiri daripada hari pertama perbahasan di Parlimen sehinggalah hari kedua, mereka tidak membincangkan tentang isu-isu rakyat. Apa isu-isu rakyat yang dibawa ke dalam Parlimen? Anwar Ibrahim tak sebut pun pasal RM1,300 RM1,300 yang ingin diberikan kepada B40. Dia tak sebut pun. Daripada hari pertama sampai hari kedua duk bincang tentang apa? Duk bincang tentang 150. Sebab apa? Sebab nak undi. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan, undi yang mereka sebut tu, ordinan ini tidak perlu diundi. Dia ada di bawah perkara 1502C. Sebab ini adalah hak mutlak Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan tidak wajib untuk dipersoalkan sebagaimana dalam perkara 1502C yang menyebut bahawa sesuatu ordinan yang dimasyhurkan di bawah pasal 2B hendaklah mempunyai kuat kuasa dan kesan yang sama sebagaimana Akta Parlimen dan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan sepenuhnya seolah-olah ordinan itu ialah Akta Parlimen sehingga ordinan itu dibatalkan atau dia bukan mesti kena ungkai, dibatalkan atau diungkaikan di bawah pasal 3 atau sehingga ordinan itu luput di bawah pasal 7 dan kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk memasyhurkan ordinan di bawah pasal 2B boleh dijalankan berhubung dengan apa-apa perkara mengenainya Parlimen berkuasa membuat undang-undang tanpa menghiraukan tata cara perundangan atau tata cara lain yang dikehendaki diikuti atau perkadaran jumlah undi yang dikehendaki diperoleh di dalam mana-mana satu majlis Parlimen. So apabila Yang di-Pertuan Agong nak buat ordinan ni, dia tak perlu undi pun. Dan di dalam peruntukan yang sama disebut bahawa ordinan ini akan terbatal dengan sendirinya sekiranya tidak dibatalkan terlebih dahulu. Dan dia tidak menyebut pun bahawa kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk membatalkan ordinan-ordinan ini. So jelas dalam perlembagaan dah bagi tahu tentang benda ini. Dia tak letak pun. Dan Yang di-Pertuan Agong telah pun bagi tahu deadline dia bila. 1 hari bulan Ogos dah habis. So keputusan kerajaan lah. Keputusan kerajaan sama ada kerajaan nak bawa ordinan ini ke dalam nak bawa proklamasi ataupun ordinan ini ke dalam Dewan Rakyat untuk membincangkan sama ada ordinan ini perlu disambung ataupun koordinasi ini perlu disambung, maka dia perlulah mendapat undian daripada ahli Dewan Rakyat. Tapi masalahnya kerajaan menurut kepada titah baginda. Yang mana hari ini Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong bagi tahu bahawa 1 hari bulan Ogos 2021 darurat habis. So kerajaan mengikut kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong dan kerajaan hari ini tidak berhajat untuk menyambung darurat. So nak bincang apa lagi? The question is, apa yang kita nak bincang sekarang ni? Apa yang sekarang ni mereka cuba untuk mendesak kerajaan supaya nak membincangkan sesuatu benda yang mana kerajaan dah buat keputusan. Kita tak akan teruskan. Kita tidak akan teruskan dengan darurat dan kita tidak akan meneruskan dengan ordinan yang telah dibuat dalam tempoh masa darurat. So kita nak bincang apa lagi? So apa keperluan kita untuk bincang dan apa keperluan untuk mengundi? Nak undi apa benda? Nak undi 26 bulan September ni, kita undilah. So right now, apa yang kita perlu undi? Tak perlu undi pun sebab Yang di-Pertuan Agong dah sebut dah. Yang di-Pertuan Agong dah bertitah 1 hari bulan Ogos habis. So ini adalah kuasa Perdana Menteri. Sekiranya Perdana Menteri rasa dia nak nasihat Yang di-Pertuan Agong untuk lanjutkan darurat, this is kuasa Perdana Menteri. Bukan kuasa Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim tidak boleh mendesak pun. Anwar Ibrahim dan juga ahli-ahli parti pembangkang tidak boleh mendesak pun Perdana Menteri untuk menasihati Yang di-Pertuan Agong supaya darurat ini dilanjutkan. So rakyat pun tidak mahu darurat ini dilanjutkan. So apa masalah dengan ahli pembangkang sekarang ni? Dan saya rasa mereka pun tidak mahu darurat ini dilanjutkan. So berapa kita nak bincang? We waste our time. Kita merugikan masa. Kita nak bincang apa? Tak perlu bincang lah. Apa yang perlu kita bincangkan sekarang ni?
Yang kita perlu bincangkan hari ini adalah daripada sudut kedudukan nak memulihkan negara kita. Apakah pelan-pelan untuk memulihkan negara kita? Apakah cadangan ataupun apakah suara rakyat di setiap parlimen untuk membantu kerajaan daripada sudut nak memulihkan negara kita? Kerajaan akan membentangkan plan-plannya berkenaan dengan plan vaksinasi, berkenaan dengan plan-plan melibatkan undang-undang, melibatkan ekonomi, pendidikan dan sebagainya. So kerajaan akan bentangkan. Dan perkara ini yang perlu dibahaskan. Rakyat tengah menunggu. Rakyat di seluruh Malaysia tengah menunggu apakah keputusan berkenaan dengan vaksinasi. Semalam Tengku Zafrul nak jawab tentang ditanya soalan berkenaan dengan vaksin yang akan diserahkan kepada Sabah. Tengku Zafrul nak jawab, mereka kacau. Tengku Zafrul nak jawab, mereka bawa pergi ke perkara 1503. Tetapi apa yang kita dapat dengar? Rakyat dengar apa? Rakyat cuma dapat dengar bahawa vaksin yang nak serahkan kepada Sabah ni ada dua model. Yang pertamanya saya dengar Johnson & Johnson. Yang kedua saya tak apa nak dengar sebab ada beruk duk bising. So rakyat nak tahu juga berapa banyak vaksin yang akan diserahkan kepada Sabah dan sebagainya. Berapa jumlah. Begitu juga dengan isu doktor kontrak. Mereka mengatakan bahawa kerajaan tak sebut langsung tentang doktor. Sedangkan tuan-tuan, pembangkang sendiri yang ignore tentang sudut kesihatan negara kita. Doktor buat orang kata apa, buat perhimpunan ataupun buat mogok bukan 27 hari bulan. Doktor buat pada 26 hari bulan. Dan dibuat itu pada pukul 11 tengah hari. Seluruh Malaysia tahu kata doktor nak mogok pukul 11 tengah hari. Tetapi mereka masuk dalam parlimen daripada pukul 10 sampai pukul 12 tengah hari. Adakah mereka duk bincang tentang doktor? Anwar Ibrahim tak bincang tentang doktor. Mereka duk bincang tentang apa? Tentang undi. Nak suruh Tan Sri letak jawatan dan sebagainya. Duk cerita tentang 1503. Duk cerita tentang peraturan sebelah, peraturan itu, peraturan ini, macam-macam. Mereka tak sebut pun tentang doktor. Hari ini tiba-tiba mereka beritahu, mereka lah orang yang sebut tentang doktor. Kalau mereka ni concern tentang sudut kesihatan, mereka akan sebut semalam. Dan semalam, siapa yang sentuh berkenaan dengan doktor ni? Elok Tengku Zafrul nak jawab tentang doktor, kacau. Kacau. Tengku Zafrul nak jawab tentang kontrak 4 tahun. Semalam rakyat sempat dengar, doktor sempat dengar, doktor Tengku Zafrul bagi tahu mereka ini akan diberi kontrak 4 tahun. Hal lain sempat dah kita dengar. Rakyat rugi ni, masa rakyat ni buang masa daripada pukul 10 pagi sampai pukul 5 petang, duk dengar apa ni, tak boleh nak dengar apa menteri nak jelas kepada kita. Ini yang kita sedih sangat dengan mereka ni. Mereka masuk dalam Dewan Rakyat ni untuk apa? Nak bantu rakyat, kan nak menyusahkan rakyat. Rakyat semakin susah ni. Rakyat nak dengar ni apa yang ada kepada rakyat ni. Rakyat nak tahu juga. So hari ni pun sama juga. Duk sembang tentang Selangor gagal, kerajaan gagal, apa semua, Hindu gagal, ini gagal. So apa benda yang you bagi tahu? Saya ada masuk tadi Clubhouse, Dr. Zul bagi tahu, kita pakai artificial intelligence. Kita pakai data science. You sembang dengan orang yang tak erti, dia boleh terpesona. Dia kata, bagus Selangor dia guna machine learning lah, dia pakai artificial intelligence lah, dia pakai data, big data apa semua. You cerita dengan orang yang tak tahu, dia bolehlah terpesona. Tapi kalau you cerita dengan orang yang dalam bidang computer science, dia akan tanya balik. Masuk dalam parlimen, setakat nak sebut tentang teknologi, tetapi you tak brief apa benda yang you buat, nothing. Semua orang tahu. In modern science and technology, kita sebut tentang prediction and prevention method. Everyone knows about that. 2018 saya buat sistem prevention and prediction untuk criminal punya case. Semua orang tahu. Orang kata evolution of science and tech ini, kita dah ke arah tu. Tetapi bagaimana yang dia buat prediction tu? Kita nak tahu lah, takkan sebut. Anak saya boleh sebut. Bagi Nasution, kita pakai big data apa semua. Apa yang you buat? You ceritalah variable apa you pakai. Macam mana kaedah yang you kata you buat machine learning tu. Apa yang you bagi input kepada, bila you sebut tentang machine learning field ni,
Dia kena cerita apa input yang dia bagi kepada mesin tu. Dan apakah output yang keluar. Apa yang mereka dapat daripada mereka pakai AI apa semua ni. Apa output dia. And so dia tak bagi tahu, tak ada apa yang kita tahu. Selangor kes tetap meningkat. Selalan output lah tuan-tuan. Saya minta maaf tuan-tuan. Outcome. Apa dia punya outcome dia? Cerita saya boleh. Tuan-tuan, Kerajaan Perikatan Nasional kita pakai robust artificial intelligence. Kan? Kita boleh cerita. Tapi apa outcome dia dapat? Tapi Selangor ternyata gagal. Sebab apa kita kata Selangor gagal? Kita kena tahu. Dr. Zul, dia tak cerita tentang vaksin yang diperoleh oleh Kerajaan Negeri Selangor. Selangor terima 2.5 juta dos vaksin. Sepatutnya dia dapat vaksin dengan cepat 38% daripada populasi rakyat di Selangor. What happened right now? Dia orang simpan vaksin tu. Until now, program vaksinasi di bawah Selvac baru mencapai angka 80,000. Baru 80,000 orang. Mereka simpan untuk dijual, untuk... Saya pun tak faham lah. Dia nak jual kepada industri dan sebagainya untuk buat duit. Itu kegagalan dia. Yang menyebabkan rakyat lambat mendapat vaksin. Apabila rakyat dah lambat mendapat vaksin, maka rakyat terdedah kepada virus. Apabila rakyat terdedah kepada virus, maka inilah yang mengakibatkan rakyat mati dan sebagainya. Sepatutnya mereka ni kena mempercepatkan program vaksinasi. Bukan mereka simpan vaksin ini, simpan untuk siapa pun saya tak tahu. Ini yang kita kata Selangor gagal. Tapi dia masih lagi nak salahkan orang sana, orang sini. Begitu juga dengan Ketua Pembangkang. Dia kata Selangor kes meningkat kerana waktu itu Azmin Ali jadi Menteri Besar. Azmin Ali jadi Menteri Besar, tuan-tuan. Pandemik tak ada lagi. Pandemik tidak ada lagi. Ketua Pembangkang yang nak jadi Perdana Menteri. Dia kata apa? Selangor angka kes meningkat kerana Azmin Ali jadi Perdana Menteri. Azmin Ali jadi Menteri Besar. Azmin Ali jadi Menteri Besar tahun bila? Sekarang Menteri Besar siapa dia? Amiruddin. Bukannya Azmin Ali. Adakah seorang Ketua Pembangkang boleh bagi alasan macam tu? Bodoh punya alasan. Ini pun saya tak pastilah tuan-tuan. Dan rakyat hari ini tuan-tuan. Rakyat hari ini tidak mahu benda-benda ini dipolitikkan. Apa yang rakyat mahukan adalah sesi parlimen ini digunakan untuk membincangkan berkaitan dengan kedudukan orang ramai. Bukan parlimen ini digunakan untuk membincangkan tentang kedudukan Anwar Ibrahim. Rakyat tak mau ambil tahu pun. Tuan-tuan, bahayanya apa yang mereka cuba nak bawa ini, Anwar tidak ada sokongan majoriti. Anwar tidak ada sokongan. Kalau Anwar ada sokongan, dia boleh membuktikan di luar parlimen dia ada sokongan majoriti. Cuma masalahnya sekarang ni dia nak buat parlimen jadi hang. Supaya pilihan raya dapat diadakan dalam masa yang terdekat. Itu je agenda Anwar Ibrahim. Adakah rakyat nak kepada pilihan raya? Rakyat tidak mahu kepada pilihan raya. Dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, siapa kata dia hilang majoriti? Siapa kata dia hilang majoriti? Dan tidak ada seorang pun wakil daripada kerajaan yang menunjukkan bahawa mereka tidak percaya kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin. Bila kita sebut tentang undi tidak percaya, kan Mak Sabu dah bagi tahu. Kalau nak kira percaya tak percaya ni, pembangkang memang mereka tak percaya kepada kerajaan. Sekiranya pembangkang percaya kepada kerajaan, mestilah dia duduk bersama-sama dengan kerajaan. Dia tidak akan jadi pembangkang. Sebab dia tidak percaya kepada kerajaan lah dia menjadi pembangkang. So, bila kita nak sebut tentang kedudukan undi tidak percaya, Anwar tak perlu bawa. Yang perlu bawa siapa dia? Pihak-pihak kerajaan. Adakah hari ini pihak-pihak kerajaan menunjukkan bahawa mereka tidak menyokong kepada kepimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin? Mereka tidak menunjukkan dan malah tidak ada usul pun. So, apa yang kata Tan Sri hilang majoriti ni? Apa yang kata Tan Sri hilang majoriti? Anwar yang perlu membuktikan bahawa dia ada sokongan. Macam mana Anwar nak buktikan?
Anwar tak boleh bawa pada vote of confidence. Dia nak bawa macam mana? Dia bukan Perdana Menteri. Dia bawa lah surat akuan bersumpah yang mengatakan ada orang sokong dia. Sekarang ni biarlah parlimen berjalan seperti biasa. Rakyat nak tahu tentang kedudukan rakyat ni. Kita nak tahu banyak benda ni. And sepatutnya diceritakan tentang pendidikan. Ramai orang nak tahu ni sekolah nak buka 1 September. Orang nak tahu tentang vaksin. Macam mana anak-anak kita punya program vaksin. And adakah kerajaan berhajat untuk buat program vaksin dekat sekolah macam mana buat orang kata VCG. So budak-budak pergi sekolah mereka cucuk vaksin saja. Adakah macam tu? And ataupun budak-budak ni tidak akan divaksin dan mereka ini akan pergi sekolah dan sebagainya. Sebab sekolah nak buka 1st of September. So everyone nak tahu tentang benda tu. Bukan nak tahu tentang Anwar Al-Juburi yang bangang ni. Tak ada siapa pun nak tahu tentang Anwar Al-Jubur ni. Anwar Al-Jubur ni pergi mampus lah dengan dunia dia. Dan hari ni kenapa mereka ni berperangai seperti monyet yang begitu teruk dan tidak bermoral? Rakyat nak dengar hujah kerajaan. Setiap kali kerajaan hujah, mereka akan sekat. Setiap kali menteri nak jawab, mereka akan sekat. Dan setiap kali menteri nak orang kata apa, nak menerangkan tentang benda, orang kata apa, sesuatu benda kepada rakyat, mereka akan sekat. So hanya mereka saja yang boleh cakap dalam parlimen tu. So apa ke benda ni? Apa ke benda ni? And buka-buka aja pukul 10 sampai pukul 12 duk dengar cerita pasal Jubur tak habis-habis. And Jubur nak jadi Perdana Menteri dan sebagainya. Apa benda ni? Bila parlimen buka, guna duit rakyat, allowance rakyat bayar dan sebagainya, rakyat menanggung kerugian, rakyat susah. Hampa duk buat apa? Al-Jubur ni. Tak habis-habis dengan cerita Jubur ni. Tak habis-habis dengan cerita Jubur nak jadi Perdana Menteri. Adakah Jubur bila dia jadi Perdana Menteri, dia akan membawa perubahan? Adakah dengan Jubur dia tu, dia akan bawa perubahan? Dia tidak akan boleh membawa perubahan dengan Jubur dia. And so kita memerlukan idea-idea dan juga plan-plan yang baik untuk kita and orang kata apa, menyelamatkan rakyat dan juga ekonomi kita. Bukan dengan Al-Jubur jadi Perdana Menteri, maka Al-Jubur akan boleh buat perubahan. Al-Jubur nak jadi Perdana Menteri kerana apa? And Al-Jubur nak jadi Perdana Menteri kerana nak lari daripada kes di mahkamah. Kes-kes yang melibatkan Jubur. Dan juga pengikut-pengikut Jubur yang terlibat dalam kes-kes rasuah di mahkamah. Adakah itu yang rakyat nak? Dalam masa kita mencari kestabilan politik, kita juga mencari kesamarataan daripada sudut undang-undang. Hari ini rakyat membahaskan tentang kluster-kluster. Sebab apa rakyat membahaskan tentang kluster-kluster yang wujud ni? Sebab rakyat berfikiran untuk kesamarataan daripada segi undang-undang. So kita tak boleh nak bebaskan orang-orang yang kena tuduhan rasuah dan penyalahgunaan kuasa, Jubur dan sebagainya. Dan semata-mata kerana mereka menggunakan alasan hartal dan mereka menggunakan alasan kononnya nak bagi kepada rakyat 1,300 dan sebagainya. Sehingga ke hari ini Anwar Ibrahim dibagi masa berucap lama. 55 minit pun dia tak berucap, dia bagi pada orang lain. Sebelum ni pun sama juga. Ada Anwar bawa usul nak bagi pada rakyat 1,300. Saya nak tanya tuan-tuan. Sebab tu saya kata Jubur ni memang penipu besar. Dulu dia kata nak turun minyak RM1.05. Akhirnya apa jadi? Akhirnya minyak tak turun pun RM1.05. Anwar keluar video Jubur yang kedua. Jubur ni memang pembohong besar. Ada dia bawa? Dia tak bawa, dia main dengan persepsi. Dia tengok doktor buat harta. Baru dia nak sebut tentang doktor. Tetapi apa yang dibahaskan oleh Al-Jubur di luar sebelum ni, ada Al-Jubur bawa masuk dalam parlimen. Al-Jubur tak bawa masuk. Banyak isu yang Al-Jubur sebut kat luar. Antaranya Al-Jubur sebut tentang isu 1,300. Al-Jubur sebut tentang isu ivermectin. Al-Jubur sebut tentang isu macam-macam lah. Dan ada Al-Jubur bawa hari ni ke dalam parlimen selain daripada undi tak percaya. Sebab tu saya kata rakyat kena menilai. Jubur ni tak ada apa-apa idea pun nak selamatkan negara. Jubur cuma nak jadi Perdana Menteri kerana apa? Nak bebaskan kes Jubur dia. Itu saja. Sebab dia hari ni bakal untuk menanggung 10 lagi tahun penjara. Disebabkan kes apa? Liwat. Disebabkan kes berjubur. Adakah kita nak Perdana Menteri yang berjubur? Kita tak mahu Perdana Menteri orang yang menjubur ni.
Kan? Okey, tuan, ada soalan tak? PH kepanasan, biasalah geng-geng jubok. Geng-geng jubok memanglah marah. Video tak terang, Geng-geng jubok biasalah tuan, Jubok main kaki, dia marah lah. Sebab mereka nak jadi kerajaan semata-mata kerana apa? Kerana nak membebaskan Pak Jubok, Pak Jubok tu mampu pegat dia lah. Okey, tuan, ada apa-apa soalan tak, tuan? Perangai macam beruk, betul lah, tuan. Beruk pun tak ada berjubok dengan orang. Beruk pun tidak ada berjubok dengan orang. Beruk, ada tak beruk yang jubok dengan beruk? Tak ada. Beruk pun tahu laki, jantan betina. Ni tak tahu. Boleh, mereka nak bisi boleh, tak ada masalah apa. Mereka boleh berbisi dengan kita. Kita sentiasa terbuka untuk berbisi dengan mereka. Esok kita dengar hujah daripada Menteri Undang-Undang. Saya rasa Menteri Undang-Undang pun akan sebut benda ni. Proklamasi darurat, Agong dah bagi tahu dah akan berakhir pada 1 Ogos. So nak perkenan apa lagi? Adakah Yang di-Pertuan Agong perlu memperkenankan titah Yang di-Pertuan Agong? Kita ada yang di-Pertuan Agong ada 1 je, bukan ada 2 Yang di-Pertuan Agong. Yang di-Pertuan Agong bertitah darurat habis pada 1 hari bulan Ogos. Dan Yang di-Pertuan Agong kena memperkenankan titah Yang di-Pertuan Agong. Kalau dengar cakap Pak Jubok, orang semua satu Malaysia akan jadi bodoh macam dia lah. Orang satu Malaysia akan jadi bangsat dan bangang macam dia. Orang bila dah biasa jubok ni, tuan-tuan, orang bila dah biasa makan tahi, kan dalam kepala dia penuh tahi, dia bukan reti fikir. Kan kita fikir logik akal lah, tuan-tuan. Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa darurat akan tamat pada 1 hari bulan Ogos. Dan Yang di-Pertuan Agong kena memperkenankan titah Yang di-Pertuan Agong untuk darurat habis pada 1 hari bulan Ogos. Tak ke bodoh macam tu? Tu saya kata mereka ni bangang. Mereka ni bukan ada akal sebab mereka makan tahi. Kalau mereka ni normal macam kita, mereka boleh fikir, oh, masa istihad darurat hari tu. Yang di-Pertuan Agong dah sebut dah, kata darurat ni akan tamat pada 1 hari bulan Ogos. So adakah Yang di-Pertuan Agong kena memperkenankan titah Yang di-Pertuan Agong yang sebelum ni? Nampak tak guys tu? Nampak tak? Saya tak tahu lah kalau ada orang tak nampak benda ni. Yang daripada kata proklamasi kena rungkai. Pak Agong dah bagi tahu. Agong dah menetapkan tarikh dah. Oh, apa kerajaan menghina raja tu apa nama? Yang seorang lagi tu saya tak faham. Yang tu duk bangun 62-1 warisan. Warisan ni tuan-tuan tahu tak 62-1 mana surat daripada Agong ni? Satu pergi Mangkang Ayun. Titah Agong yang pertama dah bagi tahu dah bahawa baginda mengisytiharkan darurat pada tarikh sekian-sekian. Dan darurat ini akan tamat pada 1 hari bulan Ogos tahun 2021. Surat je dah apa lagi? Titah raja dah ada dah kata darurat ni akan habis. Apa perkenannya? Yang di-Pertuan Agong memperkenankan titah yang dikeluarkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Apa main otak hantar di mana? Yang di-Pertuan Agong kena memperkenankan proklamasi yang telah dibuat oleh Yang di-Pertuan Agong. Aduh, seorang lagi tu daripada warisan ni, tuan. Dia dah sebut 62-2. Macam kena kita tidak menghormati separation of power. Agong duduk di atas 62-1. Tuan-tuan, peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat dibuat di bawah perkara 62-1. 62-1 ni dia bagi tahu apa? 62-1 ni dia bagi tahu bahawa, saya baca pada tuan-tuan, bagi tuan-tuan dengar. 62-1 dia bagi tahu tertakluk kepada peruntukan perlembagaan ini dan peruntukan undang-undang persekutuan, setiap majlis parlimen hendaklah mengawal selia tata caranya sendiri. So peruntukan ini bagi tahu bahawa parlimen boleh membuat aturan majlis mesyuarat. Inilah peruntukan 62-1. Sebab itulah ada wujudnya standing order dan peraturan-peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Sebab peruntukan dia dekat mana? Nak buat undang-undang berkaitan dengan
Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat ni, dia punya punca kuasa dia mana? Punca kuasa dia 62.1. Apa kena mengena dengan separation of power? Pergi tanya dekat warisan tu Syafi'i Afdal. Apa kena mengena dengan separation of power? This article, dia cakap tentang punca kuasa nak buat aturan mesyuarat. So, bila you buat peraturan mesyuarat, orang tanya, you ambil kuasa mana untuk you buat peraturan majlis mesyuarat ni? Perlembagaan membenarkan untuk aturan majlis mesyuarat dibuat. Dekat mana? Artikel 62, clause 1. Simple answer. Tak ada kaitan dengan triparty system. Tidak ada kaitan dengan separation of power. Apa yang you merapu ni? Separation of power is executive, legislative and judiciary. So apa? Apa kaitan? Apa perkaitan dengan aturan majlis mesyuarat? Apa kaitannya? Tidak ada kaitan langsung. This is bullshit. Sebab tu saya kata, mereka ni pemimpin-pemimpin ni, mereka ni sengaja nak memanipulasikan, gunakan perlembagaan. Lepas tu, dia sendiri tak faham. Dia sendiri tak faham. Dia duduk merapu situ lah. Dia duduk merapu sana. Pusing sini, pusing sana. Dia gunakan perlembagaan nak betul pada dia aja. So, inilah masalah dia. Tak apalah tuan-tuan. Rakyat bukan nak memahami sangat tentang benda ni. Apa yang rakyat inginkan hari ini adalah apa? Adalah membincangkan berkaitan dengan kedudukan rakyat. Ini yang rakyat nak. Bukan rakyat nak tahu pasal jubok ni. Jubok ni mampus pergi dia lah. Esok dia akan mampus juga. Dia mampus dengan jubok-jubok ni. Ni nak main pula kes Yusof Router pula cerita ni. Nak lari pula daripada kes Yusof Router. Masa jadi kerajaan 2018, menggugurkan kes Yusof Router, sedangkan kes Yusof Router ada local standard. Yusof Router telah pun dipaksa untuk melakukan hubungan seks yang songsang dengan Al-Jubok. Al-Jubok memaksa Yusof Router untuk memberikan bontot beliau kepada Al-Jubok. So, bila dia jadi kerajaan, dia gugurkan kes Yusof Router. Nama pun bedai pi. Dia pakai bedai je lah. Itulah pasal dia. Masuk VC Zat Izzuddin Ahmad Bunai. Boleh. Saya buka untuk VC. Siapa yang nak ber-VC ya. Pihih merapu je. Itulah pasal dia. Rakyat nak tahu banyak benda tuan-tuan. Baru baca buku parlimen. Buku parlimen. Buku parlimen tu apa benda? Buku. Saya tak tahu buku. Saya tahu aturan mesyuarat. Saya tahu aturan majlis mesyuarat. Kita bukan hina. Anwar Ibrahim telah pun terbukti bahawa dia adalah seorang peliwat. Dia telah pun dijatuhi hukuman di Mahkamah Tinggi Jenayah dalam liwat. Dan dia juga telah pun dijatuhi hukuman bersalah, dikekalkan hukuman bersalah di Mahkamah Rayuan sebagai seorang peliwat. Dan dia telah pun juga dikekalkan hukuman di Mahkamah Persekutuan sebagai dia seorang peliwat. Dan dia mendapat pengampunan. Dia bukannya dibebaskan daripada pertuduhan. Dia mendapat pengampunan. So, orang yang mendapat pengampunan ni adalah orang yang bersalah dan kemudiannya diampun. Dia mendapat pengampunan atas kesalahan meliwat. Dan dia masih lagi berstatuskan Al-Juburi. Dan orang yang bagi nama kepada dia Al-Juburi ini adalah MP Kota Raja, Mat Sabu. Jadi bukan kita tuan-tuan, Mat Sabu. Ahli di kalangan mereka juga yang menggelar beliau sebagai Al-Juburi, yang memberi takrifan kepada seseorang yang suka bermain dengan jubok. Dan bila dia English, bila dia ada Inggeris, bila dia ramai, dia panggil jubok. Dia jadi Melayu, dia jadi juburi. Juburi ni maknanya banyak kes liwat lah. Dia ada banyak kes liwat. So English dia panggil apa? Jubok. Dia ada S belakang. And who is Anwar? And the jubok. Dia ada S belakang. And so bila kata Melayu dia panggil apa? Al-Juburi. Juburi ni maksudnya adalah dia banyak kes jubok. Dia banyak kes jubok. Bukan ada satu kes. Juburi. Dia ada banyak.
Ah. Kita tak salahkan siapa-siapa, abanan kunyit. Jadi itu adalah tafsiran dia. So, tidak ada sesiapa yang memfitnah beliau. Dan beliau memang seorang yang peliwat. Dan dia dibuktikan bersalah atas kesalahan meliwat. Iswadi nak bisi bisi tak ada masalah apa kalau dia nak bisi pun. Jangan sampai esok bangun tidur satu keluarga anda mulut erat kifarah Allah itu benar. Betul memang padan pun pungkong tu koyak kat parlimen lebih teruk daripada sarkas. Balon fi Dan dalam kes Yusof Router juga dalam kes Yusof Router dia mengugut Yusof Router dia kata I am the future prime minister. So I can liwat you. Dia kata kepada Yusof Router, sekiranya Yusof Router tidak mau bagi kepada Anwar ini bontot dia, dan sekiranya dia jadi Perdana Menteri, dia tetap juga akan dapat bontot Yusof Router. So adakah kita nak Perdana Menteri yang macam tu? Sila air bulan tuan-tuan, dia akan liwat semua. Dia akan liwat. Orang pertama dia akan liwat adalah Yusof Router lah. Yang kedua dia akan liwat Sir Azri. Sebab dia cukup marah kepada Sir Azri. Sir Azri mungkin orang yang kedua dia akan liwat. Orang yang ketiga dia akan liwat tu, Wallahualam, kita tak tahu siapa dia lah kan. Mungkin ada lagi lah yang orang kata apa, yang duduk dalam media sosial ni yang dia marah. Sebab dia bagi tahu pada Yusof Router. Dia kata I can fuck you. Because I am the future prime minister. Maknanya dia ugut Yusof Router. Kalau dia jadi Perdana Menteri, dia akan liwat Yusof Router. Bahaya tuan Jubori lah, plural. Okey tuan siapa yang nak berbisi dengan saya boleh bisi tuan saya buka untuk berbisi dengan saya. Tan Sri main dengan bini orang, kenapa tak cerita? Adakah Tan Sri disabitkan kesalahan atas nombor 3 saya jangan nak buat pasal. Adakah dia disabitkan atas kesalahan di Mahkamah Tinggi bahawa dia seorang yang berbuat sesuatu yang tak senonoh? Ataupun dia pernah dikekalkan kesalahan dia di Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan dan dia diampunkan oleh atas kesalahan yang dia buat? Tak kan? So Anwar Ibrahim ini adalah fakta. Kenapa nak lari pada fakta? Ini adalah hakikat. Okey tuan siapa yang nak berbisi boleh request untuk bisi hang kata kat Anwar tak apa, jangan kata kat Nurul Izzah. Nurul Izzah saya takkan kata kat dia sebab saya pun nampak dia macam segak juga. Menggelabah Menteri PN relax je yang kau moyan apa, tak ada moyan apa pun. Balun fit ceregas mata aku. Syazri nanti galih balik pakai mulut merah lah pula mampu Papa Gomo akan kenal lah dengan dia sebab Papa Gomo dia berdendam lama dah dengan Gomo tuan Okey tuan, kalau tidak ada sesiapa yang nak berbisi, saya rasa cukup lah setakat ni untuk malam ni jam pun telah menunjukkan pukul 1:20 minit malam. Setakat itu saja untuk malam ni tuan-tuan. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.